Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana dapat hadir ke kelas kita pada minggu ke-13 pada minggu ni. So topik yang kita sentuh pada minggu ini adalah berkenaan dengan badan perundangan ataupun kalau bahasa biasa kita kalau kita sebut perundangan dia akan berkait rapat dengan parlimen. Parlimen semua tahu kan? Ada siapa yang tak tahu ke parlimen tu apa? Siapa tahu? Parlimen tu tempat apa? Cuba bagi respon sikit. Parlimen tu tempat apa? Ke ada siapa yang tak tahu parlimen tu apa? Parlimen tu adalah merupakan tempat mana ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat ataupun ahli parlimen lah. Selalunya kita panggil ahli parlimen yang dilantik melalui pilihan raya. So sekarang ni pilihan raya ke-14 lah. Ahli-ahli Dewan Rakyat pada tahun ini adalah ahli yang dilantik melalui pilihan raya ataupun dia menang dalam pilihan raya umum yang ke-14. So sekarang ni parlimen ke-14 lah. So juga dikenali sebagai badan perundangan lah. So kita akan sentuh lah apa fungsi badan perundangan, apa apa ahli-ahli badan perundangan dan sebagainya lah. So banyak benda yang perlu kamu tahu dan perlu kamu fahami dan benda ni adalah basic yang perlu setiap rakyat Malaysia tahu apa itu badan perundangan ataupun dipanggil sebagai parlimen. Okey ya. So kalau kamu selalu tengok dekat RTM, kalau sidang parlimen berlangsung, kita akan dapat tengok live lah macam mana badan perundangan ni berfungsi dan juga macam mana ahli-ahli parlimen ni bersidang. So macam-macam perangai lah kita boleh tengok lah. So hari ni adalah ada badan perundangan ataupun parlimen bersidang hari ni ya. Sebab tadi saya sepintas lalu saya tengok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tengah berucap dalam sidang khas parlimen ke-14. Okey dari segi pengenalannya, parlimen ialah badan perundangan persekutuan. Ia mempunyai bidang kuasa dalam perkara-perkara yang tersenarai dalam senarai persekutuan dan senarai bersama. Terdiri daripada 3 komponen utama. Kena ingat badan perundangan ni ataupun parlimen ni dia terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama yang di-Pertuan Agong, yang kedua Dewan Rakyat, yang ketiga adalah Dewan Negara. So Dewan Rakyat dan Dewan Negara ni adalah dua dewan yang berbeza lah. Yang pertama Dewan Rakyat dilantik melalui pilihan raya dan yang Dewan Negara ahli dia dilantik melalui yang di-Pertuan Agong lantik melalui pemilihan lah, bukan pemilihan raya tapi dilantik berdasarkan kelayakan yang dia ada lah. Okey, apabila kita mengatakan bahawa terdapat 3 komponen, ini bermaksud sesuatu rang undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan persekutuan perlu melalui ketiga-tiga komponen di atas. Kalau satu rang undang-undang buat, dia kena lalui 3 komponen di atas iaitu yang Agung, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Barulah rang undang-undang itu akan diperkenalkan kepada rakyat ataupun dilaksanakan kepada rakyat. Okey ya. Okey, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat membincangkan dan meluluskan sesuatu rang undang-undang. Kalau rang undang-undang tu dibawa, dia akan dibincangkan dan diluluskan dalam Dewan Rakyat. Sebab itulah kalau kita tengok dalam persidangan Dewan Rakyat tu kecoh macam-macam sebab dia bincang, dia berdebat, dia memperhalusi rang undang-undang yang telah dipropos untuk diluluskan dalam Dewan Rakyat dan untuk dilaksanakan kepada rakyat lah. Okey, Dewan Negara seterusnya membahaskan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tanpa kuasa membatalkan rang undang-undang berkenaan.
So Dewan Negara ni dia hanya membahaskan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tadi. So pertamanya dibawa oleh seorang menteri lah. Satu draft rang undang-undang tu dibawa oleh seorang menteri, dibentangkan di Dewan Rakyat dan dibahaskan, dibincangkan serta diluluskan ataupun tak lulus lah. So dia orang kena buat undian untuk rang undang-undang yang telah dibentangkan. Selepas lulus dia akan dibawa kepada Dewan Negara untuk dibahaskan, tetapi dia tak boleh dibatalkan. Dewan Negara tak ada kuasa untuk membatalkan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Ia berkuasa menangguhkan sahaja, iaitu selama 1 bulan untuk undang-undang berkaitan kewangan dan 1 tahun berkaitan perkara lain. Dia tak boleh nak batalkan, tetapi dia boleh tangguh sahaja. Kalau berkenaan dengan kewangan hanya 1 bulan. Kalau berkenaan dengan hal-hal lain, dia boleh tangguh selama 1 tahun. Okey, yang ketiga barulah dibawa, bila dah lulus, barulah dibawa kepada yang di-Pertuan Agong, iaitu komponen yang ketiga, yang Pertuan Agong berfungsi memberi perkenan kepada rang undang-undang yang diluluskan sama ada oleh Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. So last kali dia kena menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk yang di-Pertuan Agong beri perkenan. Selalunya bila dah diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, maka tak ada masalah untuk sesuatu rang undang-undang itu diperkenankan oleh YDPA dan akan dicop mohon bahawa rang undang ini sah dan akan digunapakai oleh negara dan masyarakat lah. Itu adalah merupakan proses pembentukan undang-undang ataupun rang undang-undang lah. Okay, Parlimen biasanya bersidang 3 atau 4 kali dalam setahun. Dia bersidang selama 3 atau 4 kali dalam setahun. Setiap persidangan biasanya lebih kurang 14 hari dan bagi tujuan persidangan belanjawan negara biasanya lebih kurang 40 hari. Kalau kamu tengok selepas belanjawan negara, Parlimen akan bersidang. Bersidang lama sebab dia nak bahas. Dia nak bahas berkenaan dengan pembelanjaan ataupun bajet yang telah dibentangkan dalam Parlimen oleh Menteri Kewangan. Okey, dalam setiap kali persidangan Parlimen, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab membuka, menutup atau membubarkan Parlimen. So Yang di-Pertuan Agong ni bertanggungjawab untuk membuka setiap kali persidangan Parlimen lah. Kalau biasanya dia akan ada upacara rasmi lah untuk pembukaan persidangan Parlimen lah. Dan juga menutup dan membubarkan Parlimen. So Yang di-Pertuan Agong juga bertanggungjawab untuk membubarkan Parlimen setelah mendapat ataupun setelah dinasihatkan oleh siapa? Untuk membubarkan Parlimen dinasihatkan oleh siapa? Siapa? Majlis Raja-Raja. Tak. Siapa? Siapa yang menasihat Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen? Perdana Menteri. Perdana Menteri. So, Perdana Menteri akan menasihati Agong Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen lah. So, Agong selalunya Agong akan setuju lah. Bila Perdana Menteri menghadap, dia kata Parlimen bersedia untuk dibubarkan, maka dia persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong akan mengumumkan meluluskan untuk meluluskan untuk apa tadi? Alamak. Membubarkan Parlimen. Lupa. Okay, sebab itulah kita selalu kalau dekat dalam negara kita kan, kalau kita selalu tengok kalau nak bubar Parlimen ni kita mesti akan tengok Perdana Menteri. Sebenarnya yang membubarkan Parlimen, yang berkuasa untuk membubarkan Parlimen ni adalah Yang di-Pertuan Agong, tetapi
kenapa kita fokus kepada Perdana Menteri? Sebabnya Perdana Menteri lah yang akan menasihati Yang di-Pertuan Agong, akan mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran Parlimen. Okey, seterusnya memberi ucapan. Setiap kali persidangan, pembukaan persidangan Parlimen, Yang di-Pertuan Agong akan memberi ucapan lah. Akan memberi ucapan dan akan dibahaskan ataupun akan di dalam dewan ataupun dalam persidangan Parlimen lah. Memberi persetujuan kepada rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara dengan menitahkan penyimpan mohon besar mengenakan cok mohon besar ke atas rang undang-undang yang berkenaan. So bila dah diluluskan, maksudnya dibahaskan sesuatu rang undang-undang tu dibahaskan di Dewan Rakyat dan lulus, dibahaskan di Dewan Negara dan lulus, barulah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong menitahkan ataupun mengarahkan penyimpan mohon besar untuk mohon ke atas rang undang-undang yang berkenaan. Barulah orang cakap rang undang-undang itu sah di sisi undang-undang. Okey, jika sesuatu rang undang-undang tidak diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, maka ahli-ahli Parlimen hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan dalam perkara 66 Perlembagaan Persekutuan, Dewan Rakyat akan membahaskan semula. Kalau sesuatu rang undang-undang tu, katalah sesuatu rang undang-undang tu dah diluluskan di Dewan Rakyat, dah diluluskan dalam Dewan Negara, tetapi sampai kat YDPA Yang di-Pertuan Agong dia tak berkenan. So apa kena buat? Kita kena bahaskan semula. Dan perlu diluluskan semula oleh Dewan Rakyat, tidak kurang daripada 2/3 undi untuk diperkenankan semula kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau tak lulus, kena bahas semula, kena undi semula, kena buat kelulusan semula dengan sokongan 2/3. 2/3 tu maksudnya kalau ahli Dewan Rakyat kita ataupun ahli Parlimen kita ada 222, kalau 2/3 ada berapa? Saya pernah cakap, kalau 2/3 daripada 222 tu apa kena dapat? Berapa? Ni nak tanya ni. Berapa kita perlu dapat untuk nak lulus ataupun nak luluskan sesuatu rang undang-undang yang telah tidak diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong? Berapa? 2/3 daripada 222. 148. Betul lah, 148. Sebab itulah dalam Parlimen ataupun selepas dalam pilihan raya, parti-parti ni nak sangat ataupun parti-parti yang memerintah ni nak sangat untuk dapat 2/3 kerusi dalam Parlimen. Sebab apa? Sebab ni lah, kalau satu rang undang-undang tu ditolak ataupun tidak diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, dia kena buat semula dan dia perlu persetujuan 2/3. Jadi kalau satu parti pemerintah tu dia ada 2/3 ahli Dewan Rakyat dia tak ada masalah. Kalau tak ada macam sekarang, dia perlu nego dengan parti-parti pembangkang supaya bersetuju untuk meluluskan rang undang-undang dalam faham ke? Okey. Seterusnya YDPA mempunyai kuasa memanggil Parlimen bersidang dan baginda juga memastikan bahawa Parlimen tidak dibiarkan tanpa menjalankan persidangan selama 6 bulan. So Parlimen ni dia tak boleh tidak bersidang selama 6 bulan. Dia perlu bersidang dalam masa 6 bulan. So sebab tu kita tengok ada isu ni isu politik lah itu bila mana kerajaan baru naik hari tu, kerajaan Perikatan Nasional dia tak nak buat persidangan Parlimen. Dia tak nak buat lagi persidangan Parlimen, tetapi Yang di-Pertuan Agong bersuara. Dia kata dua kali Yang di-Pertuan Agong bersuara kata perlu ada persidangan Parlimen. Dua kali dia sebut. Barulah kerajaan melaksanakan ataupun mengadakan sidang Parlimen. Sebabnya dia berkuasa memanggil Parlimen untuk bersidang lah.
Kuasa badan perundangan. Kuasa badan perundangan ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 66 hingga 68 yang meliputi kuasa membuat, meminda dan memasukkan undang-undang. So kuasa dia dah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 66 sehingga 68 yang meliputi kuasa membuat dan meminda memasukkan undang-undang, kuasa mengenakan cukai-cukai baru, tambahan dan memasukkan cukai-cukai lama ataupun cukai-cukai yang telah diperkenalkan. Yang ketiga, meluluskan belanjawan negara bagi satu tahun tertentu. So, sebab itulah kalau kita tengok belanjawan ni dia dibentangkan dalam parlimen dan diluluskan dalam parlimen juga. Dalam ini adalah merupakan bidang kuasa badan perundangan. Kena ingat kalau ingat badan perundangan tu adalah eksekutif tu apa? Kalau eksekutif tu apa? Eksekutif tu adalah pentadbiran ataupun lebih kalau nak senang ingat menteri, Perdana Menteri dan sebagainya lah. Kuasa Parlimen terhadap negeri. Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara dalam senarai negeri, iaitu bagi maksud melaksanakan apa-apa treaty ataupun persetujuan secara formal antara dua pihak. Perjanjian atau konvensyen di antara persekutuan dengan mana-mana negara lain atau apa-apa keputusan berkaitan pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia. Contoh bila ada treaty bilateral atau multilateral perdagangan bebas antara Malaysia dan negara-negara yang perlu dilaksanakan. Itu maksudnya treaty iaitu persetujuan secara formal antara dua pihak ataupun dua negara lah. Okey, bagi maksud hendak melaksanakan persamaan undang-undang antara dua negeri atau lebih, contoh dalam hal menyamakan beberapa peraturan syariah antara negeri seperti berkaitan munahakat, iaitu suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan batas hak dan kewajipan serta tolong-menolong antara dua pihak. So maksudnya dia undang-undang ni sebab negeri dia lain tu. Antara negeri ni dia undang-undang syariah dia lain. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau kita selalu baca surat khabar, kalau dia kena tangkap khalwat di negeri Kedah, kamu tengok dia akan denda dia mungkin akan 3,000 4,000. Kalau kamu kena tangkap di Selangor, denda dia mungkin berbeza sebab dia punya bidang kuasa dia tu lain. Dia punya bidang kuasa agama tu atau syariah tu terpulang kepada negeri, tetapi dia tak boleh bercanggah dengan perlembagaan persekutuan yang ada. Okey, so dalam mana munahakat ni, iaitu satu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan ni, dia selaraskan. Maksudnya dia selaraskan antara negeri-negeri lah. Cuma orang cakap mas kahwin tu yang berbeza lah. Negeri Kalau negeri Selangor dulu mas kahwin dia RM80. Dia minimum lah RM80. Dia kena ada RM80. Kalau nak lebih tu terpulang pada diri kita lah. Kalau kita nak letak RM40,000 ke 4 juta ke terpulang pada diri kita. Tetapi minimum RM80. Kalau di negeri Kedah saya tak pastilah berapa. Kalau negeri Kelantan tak pasti berapa. Tapi yang dah kahwin dia tahulah berapa mas kahwin di negeri Kelantan. Mungkin RM80 juga ke RM40 ke tak pasti ya. Okey, atau jika diminta berbuat demikian oleh mana-mana badan perundangan negeri. Okey, kita tengok masuk pada Dewan Negara. Peranan Dewan Negara. So, membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. So, Dewan Negara ni saya pernah beritahu lah untuk kuliah-kuliah sebelumnya. So, nak jadi ahli negara ni perlu untuk menjadi ahli parlimen. So, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Selalunya kita yang dilantik tu dia ada kluster-kluster dia. Contohnya kalau kluster kesenian, dia akan ambillah wakil-wakil orang seni.
sukan, mungkin ada orang-orang sukan dan sebagainya, orang asli, dia ada kota untuk orang asli jadi ahli Dewan Negara dan dipanggil juga sebagai senator. Senator dan senator juga adalah layak untuk menjadi seorang menteri. Kena ingat tu bukan hanya ahli Dewan Rakyat saja yang layak untuk jadi menteri, tetapi ahli Dewan Negara juga layak untuk menjadi menteri. Contohnya siapa yang jadi menteri dalam kalangan ahli Dewan Negara? Siapa? Kalau kamu tengok menteri-menteri sekarang ni, siapa menteri yang dalam kalangan ahli Dewan Negara? Siapa dia? Menteri tu menteri penting tau. Siapa? Betul lah, Tengku Zafrul. Ataupun menteri mana lagi? Atau Razak Jadid. Betul, menteri pelajaran. Menteri pelajaran kan. So ada dua orang tu lah yang menteri yang kanan lah. Sebenarnya mungkin ada lagi lah tapi kita tak berapa nak sangat. Tapi menteri-menteri kanan ni selalu kita kenal lah. Menteri Kewangan, Tengku Zafrul dan menteri pengajian. Menteri pelajaran. Kedua orang ni adalah merupakan ahli negara. Dia orang bukan ahli Dewan Rakyat lah. Ahli Dewan Negara. Kerana mungkin masa Tengku Zafrul memang dia tak bertanding dalam pilihan raya. Tapi Menteri Pelajaran kita dia bertanding tapi dia kalah. Dan dia dilantik menjadi ahli Dewan Negara untuk memegang jawatan sebagai menteri lah. Okey, satu forum yang membolehkan ahli politik, orang awam dan mereka yang berpengalaman mengambil bahagian dalam perbahasan. Dia bukan saja orang politik yang ada dalam ahli dewan, dia ahli penjawat-penjawat awam mungkin yang dah pencen, orang awam yang menjadi ketua masyarakat, contohnya ketua-ketua orang asli yang mewakili orang asli yang akan dilantik menjadi ahli Dewan Negara. Okey, kewujudan Dewan Negara bertujuan memastikan kepentingan kerajaan negeri yang kecil terjamin. Apa maksud dia ni? Maksudnya dalam Dewan Negara tu dia ada wakil-wakil daripada setiap negeri. Dia ada kota dia. Contohnya negeri Kedah dia bagi 2 kota. Negeri Selangor dia bagi 3 kota untuk menjadi ahli Dewan Negara. Dilantik daripada wakil-wakil daripada negeri supaya negeri ni boleh cek. Negeri ni cek untuk negeri dia dan negeri ni cek untuk negeri dia supaya boleh seimbang dan terjaminlah. Dewan Negara tidak boleh tolak undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi hanya berkuasa untuk membahaskan ataupun menangguhkan sahaja. Kalau berkenaan dengan kewangan hanya dapat tangguh selama sebulan. Kalau hal-hal lain berkenaan undang-undang yang lain dia boleh tangguh selama 1 tahun. Kena ingat lah. Okey, keahlian Dewan Negara. Okey, ianya dipilih oleh Dewan Undangan Negeri. Terdapat 70 kursi di Dewan Negara dengan komposisi berikut. So kita tengok dia punya keahlian dia dipilih oleh Dewan Undangan Negeri untuk mewakili negeri lah. Okey, 40 ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. 2 wakil daripada 13 negeri dalam persekutuan. 2 wakil daripada setiap negeri. Maksudnya Kedah 2 wakil. Wilayah Terengganu 2 wakil, Selangor 2 wakil, Perak 2 wakil. Setiap negeri ni dia akan hantar 2 wakil. Okey, 2 wakil daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 wakil daripada wilayah Persekutuan Labuan, 1 wakil daripada wilayah Putrajaya. Ahli mestilah individu berumur 30 tahun atau lebih. Tidak boleh memegang jawatan dari lebih dari 2 penggal. Iaitu 1 penggal sama dengan 3 tahun. Okey, so saya nak cakap kat sini. Dewan Penggal Dewan Negara tak sama dengan Penggal Dewan Rakyat. So Dewan Rakyat 1 penggal berapa tahun? Tak tanya kamu. 1 penggal Dewan Rakyat berapa tahun? Kau boleh jawab. 1 penggal Dewan Rakyat berapa tahun? Siapa tahu? Kena tahu ni, benda-benda basic ni kamu kena tahulah.
Ada tak? Tak ada. 3 tahun. Dewan Rakyat, Dewan Rakyat. Dewan 5. Rakyat. 5. Kena faham tu. Dewan Rakyat dengan Dewan Negara tu lain. Okey. Satu penggal Dewan Rakyat bersamaan dengan 5 tahun. Sebab itulah kalau kita tengok pilihan raya, kalau dia pilihan raya, contohnya pilihan raya ke-14 hari tu, dia berlaku pada 2018. So, 5 tahun daripada 2018, 2019, 10, betul kan? 2018, 2019, 2020, 21, 22. So maksudnya dia tamat penggal pada tahun 2022. So tahun ni lah dia akan pilihan raya akan berlangsung. Kalau parlimen tak dibubarkan, maksudnya kalau tak dibubarkan oleh Tuan, dia akan terbubar secara automatik. Cukup 5 tahun, Dewan Rakyat ni dia akan terbubar secara automatik kalau tak dibubarkan. So berbeza dengan Dewan Negara, dia penggal dia 3 tahun. Satu penggal 3 tahun dan dia boleh dilantik hanya 2 penggal sahaja. Maksudnya kalau seorang tu, contohnya macam saya kan, dilantik menjadi senator ataupun ahli Dewan Negara, satu penggal, penggal 3 tahun. Lepas tu saya boleh disambung lagi ataupun dilantik semula untuk penggal yang kedua sahaja. Penggal ketiga tak layak dah, tak boleh dah. So 2 penggal sahaja, 2 penggal sahaja boleh dilantik untuk ahli Dewan Negara. Kalau ahli Dewan Rakyat, berapa penggal kita boleh dilantik? Berapa penggal kita boleh dilantik untuk menjadi ahli Dewan Rakyat? Berapa penggal? Kalau macam ahli Dewan Negara hanya 2 penggal saja. Kalau ahli Dewan Rakyat berapa penggal? Nak tanya. Satu penggal 5 tahun. Berapa penggal kita boleh dilantik? Tahu tak? Siapa tahu? Tak tahu Okey, ahli Dewan Rakyat boleh dilantik, dia tak ada had. Dia tak ada had. Selagi dia masuk bertanding dalam pilihan raya, selagi dia menjadi calon dalam pilihan raya, dia kalau dia menang, maka dia akan menjadi ahli Dewan Rakyat sampailah tak ada had. Sampai umur 90 ke 100 contohnya Tuan Mahathir. Contohnya Tuan Mahathir lah, sampai sekarang umur dia 96, 95, dia masih lagi menjadi ahli Dewan Rakyat. Dia tak ada had. Dia tak ada had. Okey, seterusnya rang undang-undang dibahaskan di Dewan Negara selepas diluluskan di Dewan Rakyat. Sesuatu rang undang-undang tu akan dibahaskan di Dewan Negara setelah diluluskan ataupun dibahaskan di Dewan Rakyat lah. Okey, seterusnya mana ni? Okey, statistik ahli Dewan Negara. Kita tengok 13 bilangan ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam lantikan negeri. Tengok. Lantikan Agong 35 orang, wilayah Kusutan 1, wilayah Labuan 1, Putrajaya 1. Lantikan negeri 38. Tengok Johor 1, Kedah 2, Kelantan 2, Melaka 2, Negeri Sembilan 2, Pahang apa? Pahang 1, Perak 2, Perlis 2, Pulau Pinang 2, Sabah 2, Sarawak 2, Selangor 2, Terengganu 2. Jumlah dia 24. Jadi campur-campur semua sekali adalah 62. Ni dia punya statistik lah. Kita tengok Lantikan Agong 44. Pilihan negeri 26. Jumlah dia 70. Masih ada kekosongan lagi Jumlah kekosongan Lantikan Agong 6.
jumlah kekosongan pilihan negeri 2, jumlah kursi 2. Jumlah sekarang, jumlah terkini tingkat agung 38, jumlah terkini pilihan negeri 24 lah. So ini yang merupakan statistik ahli Dewan Negara lah. Okey, kita masuk kepada Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ni dewan yang selalu kecoh lah. Selalu kalau persidangan Dewan Rakyat berlangsung, kecoh sangat. Macam pasar malam, macam pasar pagi, macam pasar ikan. Sebabnya Dewan Rakyat ni adalah tempat untuk ahli-ahli Dewan Rakyat tu membawa suara-suara rakyat, membawa suara-suara kawasan, membawa suara-suara termasuk suara kita lah. Sebabnya kita yang memilih ahli-ahli ataupun wakil yang ahli-ahli parlimen yang kita pilih ni melalui pilihan raya. Okey, Dewan Rakyat merupakan dewan yang penting kerana ahli-ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Untuk dipilih menjadi ahli Dewan Rakyat, seseorang itu mesti memenangi pertandingan pilihan raya kawasan parlimen dan menang di kawasan tersebut. Kalau nak jadi ahli Dewan Rakyat, kena menang pilihan raya. Kena jadi calon, kena bertanding dan kena menang lah. Okey, statistik 99 terdapat 193 kursi parlimen. Peruntukan kursi untuk Dewan Rakyat adalah 182 kursi dari negeri-negeri dalam Malaysia dan selebihnya dari wilayah persekutuan. Itu 99 tahun 99 lah. Okey, kita tengok statistik 2004. Kita ada 219 kursi parlimen. Okey, statistik 2008 sehingga sekarang terdapat 222 kursi parlimen di seluruh Malaysia. Kursi terbesar adalah daripada negeri Sarawak iaitu 31 kursi. Sarawak negeri yang besar, jadi dia ada ramai wakil iaitu 31 wakil ataupun 31 kursi. Tempoh jawatan selama 5 tahun, macam saya cakap tadi, tempoh penggal selama 5 tahun dan selepas pembubaran parlimen maka automatiklah jawatan ahli parlimen ni akan tergugur dan kita akan buat pilihan raya baru untuk memilih ahli parlimen baru. Sama ada calon yang ada yang kekal dan ada yang baru. Kita tengok selepas ataupun keputusan pilihan raya. So insya-Allah dalam tahun ni kita akan dapat tengoklah pilihan raya umum ke-15. Siapa yang akan jadi kerajaan, siapa yang akan jadi ahli parlimen dan sebagainya. Mungkin di antara kita dalam kelas ni sebab mungkin saya rasa kalau undi 18 tahun dilaksanakan, maksudnya untuk menjadi calon juga layak umur 18 tahun layak juga untuk menjadi calon untuk pilihan raya umum. Jadi mungkin di antara kita dalam ni yang menjadi calon untuk mana-mana parti ataupun calon bebas menang dan dia jadi ahli Dewan Rakyat. Kelayakan ahli adalah 21 tahun atau lebih. So ini kelayakan yang dululah yang sedia ada, tetapi selepas dibahaskan dan diubah dalam parlimen undi 18 tahun. Maksudnya nanti kalau dilaksanakan mungkin kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat dia jatuh kepada 18 tahun lah. Ya. Okey, fungsi utama Dewan Rakyat adalah membuat undang-undang, membahaskan dasar-dasar kerajaan dan isu-isu semasa yang mustahak. Sebab tu kalau kita tengok dalam persidangan Dewan Rakyat kecoh. Sebab dia bahas undang-undang, dia bahas dasar-dasar yang telah dilaksanakan, dasar-dasar kerajaan yang nak dilaksanakan ataupun isu-isu semasa yang timbul, yang isu-isu yang penting, isu-isu yang berkaitan dengan rakyat yang timbul dalam negara. Contohnya sekarang ni isu banjir. Dia perlu dibahaskan di parlimen lah. Kalau tak salah saya, persidangan pada hari ini kita tengok persidangan khas ni dia nak bahaskan berkenaan dengan isu bencana alam. Contohnya banjir dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita tengok statistik ahli Dewan Rakyat pada 2009. Kita tengok
Masa tu dia ada dua parti sajalah, bukan dua parti, dua sistem. Dia ada Barisan Nasional dan dia ada pembangkang. Kalau kita tengok masa tu pembangkang tak ramai. Pembangkang tak ramai ya. Kalau Barisan Nasional dia ada dia punya parti komponen dia banyak. Tapi berbeza dengan sekarang lah. Nanti kita tengok statistik sekarang. Okey, kalau di Perlis kita tengok jumlah kerusi di Perlis adalah 3. Jumlah kerusi di Perlis adalah 3 dan keputusan ataupun statistik pada 2009 ketiga-tiga ahli parlimen ataupun ahli Dewan Rakyat di negeri Perlis adalah daripada parti UMNO. So kena ingat, selalunya kita ingatlah di negeri masing-masing. Kita ingat di negeri kelahiran kita masing-masing. Di negeri kita ada berapa kursi parlimen. Contohnya macam saya orang Kedah, saya kena ingat lah. Kursi parlimen di Kedah ada berapa? Ada 15. Benda tu basic kita kena ingat. Kalau dia boleh, dia sikit je kita ingatlah 3 parlimen, ada 3 parlimen iaitu Arau, Padang Besar dengan Angah. Ada 3 kursi parlimen. Diperleh Arau, Padang Besar dengan Angah. Kalau di Kedah ada 15, di Kelantan ada 14, di Terengganu ada 8 kursi, Pulau Pinang ada 13 kursi, Perak ada 24, Pahang ada 14, Selangor ada 22 kursi parlimen, wilayah persekutuan ada 11, KL ada 11, Negeri Sembilan ada 8, Melaka ada 6, Johor ada 26, wilayah persekutuan Labuan 1, Sabah ada 25 dan Sarawak ada 31, Putrajaya 1. So kita tengok jumlah kursi yang paling banyak sekali dalam Malaysia adalah negeri Sarawak lah. Dan yang kedua adalah di mana? Kedua dekat Johor. Kalau kita tengok statistik dia, ahli-ahli parlimen dia pada 2009 kita tengok UMNO 78 kursi, yang dominannya masa tu pada 2009 ni daripada parti UMNO lah. Dia menang sebanyak 78 kursi. Menang sebanyak 78 kursi iaitu di negeri Johor paling ramai lah, iaitu 16 kursi. Kalau kita tengok pembangkang, yang paling banyak menang adalah DAP iaitu 28 kerusi pada 2009. Dan yang kedua adalah PAS 23. Yang paling banyak adalah PKR 30 kerusi, yang kedua 28 daripada DAP, yang ketiga 23 daripada PAS, bebas 1, PSM 1. So jumlah keseluruhannya adalah 222 kursi parlimen lah. Okey, ahli Dewan Rakyat 2009, UMNO 78, PKR NCA 15, PBB 14, SUPP 6, PRS 6, UKOM 4, SPDP 4, MIC 3, PBS 3, Gerakan 2, LDP 1, PBRS 1. Jumlah dia 137 kerusi. Jadi kalau kita tengok pembangkang ada 85 kursi. Jadi maksudnya 100 UMNO Barisan Nasional ni dia dapat 137 kursi. Maksudnya dia tak dapat lagi 2/3 majoriti dalam Dewan Rakyat. Dia tak dapat capai 2/3 majoriti. Kalau nak dapat capai 2/3 majoriti, dia kena dapat 148 ahli parlimen. Dia tak dapat lah pada 2009. Okey, statistik ahli Dewan Rakyat 2017, 2018 ni sebenarnya pada parlimen ke-13 lah. Kita tengok
Kalau kita tengok UMNO dapat 86, MCA 7, dan parti-parti lain. Kita tengok pembangkang. Pembangkang masa ni dah meningkat lah. Kita tengok PKR dapat 28, DAP dapat 36, PAS dapat 14. Oh, ini sebelum 2018 sebenarnya. Ini statistik Dewan Rakyat sebelum pilihan raya umum ke-14. Iaitu sebelum ini pilihan raya umum ke-13 lah. Bukan ke-14 lah. Kalau kita tengok kalau 14, dia dah lain statistik dia. Okey, kita tengok statistik ahli Dewan Rakyat 2022. Parlimen ke-14 kita tengok. Daripada parti PPPM ada 32 ahli, parti UMNO ada 38, MIC ada 1, MCA ada 2, PAS ada 18, PRS ada 2 daripada Sarawak, daripada SUPP daripada Sarawak ada 1, PDP daripada Sarawak ada 2, PBB daripada Sarawak ada 13, daripada PBRS daripada Sabah ada 1, PBS daripada Sabah ada 1, Star daripada Sabah ada 1, PBM ada 1, ada 2, DAP ada 42, DAP ada 42, PKR ada 36, Amanah ada 11, Warisan ada 7, OPKO ada 1, DPS ada 2, Pejuang ada 4 lah, Pejuang ada 4, Muda ada 1. Muda ni dia punya presiden dia lah, YB Syed Saddiq lah, ada 1. Bebas ada 2, di Pahang 1, di Selangor 1, di mana? Sarawak 1. So jumlah dia adalah 220. Dua orang lagi mana? 222 sebenarnya. 2 orang lagi meninggal dunia. 2 orang lagi meninggal dunia. Sebab kenapa kalau sesuatu ahli parlimen tu, satu kawasan parlimen tu dia kosong kursi dan dah hampir untuk tamat tempoh, dia tak perlu lagi untuk buat pemilihan raya kecil. Tak perlu lagi lah. Tak perlu kita nak buat pilihan raya kecil jika satu penggal tu dah nak habis. Macam 1 tahun nak habis, 6 bulan nak habis, tak perlu lagi ada pilihan raya kecil untuk cari calon yang ganti kursi parlimen tersebut lah. Okey, seterusnya hilang kelayakan menjadi ahli Dewan Rakyat. Seorang ahli Dewan Rakyat boleh berhenti bila-bila masa dengan menghantar surat peletakan jawatan kepada Yang di-Ketua Dewan Rakyat. Contoh Dr. Wan Azizah letak jawatan untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila mana masa tu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, Datuk Seri Wan Azizah, Dr. Wan Azizah dia letak jawatan. Dia letak jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat dan dia beri laluan kepada suami dia untuk bertanding dalam pilihan raya ataupun kawasan yang telah dikosongkan oleh Dr. Wan Azizah tersebut lah. Okey, seseorang ahli hilang kelayakan menjadi ahli Dewan Rakyat jika diisytiharkan tidak sempurna akal. Maksudnya dia jadi gila. Dia jadi ahli parlimen, lepas tu tiba-tiba dia jadi gila. Maka dia hilang kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat. Yang kedua, muflis yang belum dilepaskan. Dia diisytiharkan muflis dan masih berada dalam muflis itulah. Dia hilang kelayakan untuk menjadi ahli parlimen. Yang ketiga, memegang jawatan bergaji dan berfaedah dalam SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
Sebab itulah kalau kita seorang di tengah kerajaan, kalau kita nak bertanding dalam pilihan raya, kita kena letak jawatan. Contohnya nanti kamu jadi cikgu. Tiba-tiba kamu dah masuk dalam politik, main politik, kamu diangkat untuk menjadi calon. Dan mana-mana parti lah. Dan kamu perlu untuk letak jawatan yang telah kamu sandang tu lah. Contoh jadi cikgu, kamu kena letak jawatan di cikgu, barulah kamu boleh bertanding dalam pilihan raya. Tidak hadir persidangan Dewan selama 6 bulan berturut-turut. Dia tak hadir persidangan Dewan selama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan, tanpa apa-apa lah. Dia hilang macam tu. Jadi, kelayakan sebagai ahli Dewan Rakyat itu dia akan jatuh. Dia akan hilang lah. Okey, gagal hantar penyata perbelanjaan pilihan raya. Jadi selepas pilihan raya umum, setiap ahli parlimen yang menang ni dia perlu menghantar perbelanjaan ataupun penyata perbelanjaan semasa pilihan raya, masa dia bertanding lah, dalam pilihan raya tersebut. Kalau dia gagal hantar, maka dia hilang kelayakan. Walaupun dia dah menang, dia hilang kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat. Okey, yang keenam, disabitkan kesalahan jenayah oleh mahkamah dalam persekutuan dan dihukum penjara tidak kurang setahun atau denda kurang 2,000 dan tidak mendapat pengampunan. Benda ni lah yang banyak berlaku kepada ahli-ahli politik dalam negara kita. Contohnya pada pilihan raya umum ke-14 iaitu saudara Rafizi daripada parti PKR, dia tak dapat bertanding kerana dia telah dijatuhi hukuman oleh mahkamah, iaitu salah apa tapi tak pastilah, tapi dia telah dijatuhi hukuman dan denda dia lebih kepada 2,000. Dia tak layak untuk bertanding dengan pilihan raya lah. Okey, contoh yang terdekat juga adalah contohnya Datuk Seri Najib. Dia telah dihukum di mahkamah tinggi dan juga mahkamah rayuan. Dia kalah, dia ada satu mahkamah lagi. Dia telah dihukum penjara dan juga denda. Jadi kalau dia mahkamah persekutuan nanti, kalau dia kalah juga, maka dia akan hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Rakyat. Dia jatuhlah. Dia jawatan dia sebagai ahli Dewan Rakyat akan jatuh, akan terbatal. Dan dia tak boleh nak bertanding balik. Kecuali dia dapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong, macam dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, selepas pilihan raya umum ke-14, dia diampunkan atau mendapat pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong dan dia keluar penjara. Jadi dia layaklah untuk bertanding. Dia macam dah dapat pengampunan tu, dia macam tak ada salah apa-apa. Dan rekod penjara atau jenayah dia semua terbatal. Okey, seterusnya mendapat kewarganegaraan asing secara sukarela dan membuat pengakuan taat setia kepada negara asing tersebut. So kita tak boleh, sebagai ahli parlimen, kamu tak boleh ada warga negara daripada negara lain. Kamu tak boleh mohonlah ataupun kamu tak boleh menjadi warga negara-negara lain. Kalau kamu jadi ada dikesan menjadi warga negara-negara lain, maka kamu akan hilang kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat. Ataupun kamu akan jatuhlah sebagai ahli Dewan Rakyat. Okey, apa persamaan ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara? Tidak boleh menjadi ahli kedua-dua dewan. Ahli kedua-dua dewan hilang kelayakan menjadi ahli jika didapati atau diisytiharkan sebagai memegang suatu jawatan yang berpendapatan dan dalam perlembagaan persekutuan dengan 7 perkara yang disebutkan sebelum ni. Macam perkara-perkara di atas lah. Okey, undang-undang. Jenis undang-undang kita tengok. Pertama, rang undang-undang awam.
dibentangkan oleh menteri mewakili kerajaan melibatkan kepentingan awam. Contohnya Undang-Undang Perlesenan Kenderaan Awam. Yang kedua adalah rang undang-undang persendirian, iaitu melibatkan pertubuhan, persatuan, perbadanan dan pihak tertentu. Yang ketiga, rang undang-undang ahli persendirian dibentangkan oleh ahli parlimen dari parti pembangkang. Ini dipanggil rang undang-undang ahli persendirian. Yang keempat, rang undang-undang hybrid dibentangkan oleh ahli parlimen, kerajaan atau pembangkang yang difikirkan mempunyai kepentingan bersama ataupun kepentingan keseluruhan untuk rakyat. Okey, klasifikasi undang-undang. Yang pertama, undang-undang awam, iaitu mengawal hubungan individu dengan negara. Undang-undang perlembagaan, iaitu menetapkan hak individu dalam negara, ketinggian parlimen, hak asasi dan hak warga negara. Undang-undang jenayah menetapkan kesalahan-kesalahan dan hukuman terhadap individu dalam negara. Undang-undang antarabangsa iaitu yang melibatkan hubungan sebuah negara dengan negara lain. Terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama undang-undang antarabangsa awam, iaitu undang-undang yang mengatasi sempadan antarabangsa antara dua negara. Yang kedua, undang-undang antarabangsa persendirian, iaitu dikenali sebagai konflik undang-undang, umumnya meliputi sebahagian undang-undang perbandaran, mengandungi peraturan yang memandu seseorang hakim di dalam kes yang banyak negara lain yang terlibat. Okey, undang-undang persendirian iaitu perkara-perkara yang menjejaskan hak dan tanggungjawab individu kalangan sesama mereka, meliputi 3 jenis klasifikasi. Yang pertama, undang-undang kontrak, iaitu perjanjian bila satu janji atau beberapa janji undang. Elemen penting ialah ada tawaran dan penerimaan tawaran berkaitan kontrak yang untuk dipatuhi. Contohnya, kalau kamu nak beli rumah, kamu kena sign agreement SMP. Nanti kamu akan merasa semua benda ni, undang-undang kontrak ni kamu semua akan rasa. Nak sign, nak beli kereta, kamu kena sign kontrak. Nak beli rumah, kamu kena sign kontrak. So, itu adalah dinamakan sebagai undang-undang kontrak. Yang kedua, undang-undang tort, iaitu berasaskan obligasi yang dikenakan undang-undang, merupakan pelanggaran atau salah laku tugas am yang dikenakan oleh undang-undang seperti undang-undang fitrah dan kecuaian. Ini banyak berlaku dalam zaman sekarang lah. Okey, yang ketiga adalah amanah, iaitu obligasi bersama atau sama rata yang mengikat seseorang pemegang amanah untuk menjaga harta yang dia punya kuasa untuk mengawal harta bagi pihak waris. So, maksudnya dia pemegang amanah ni lah. Maksudnya kita dilantik sebagai pemegang amanah dalam kalangan adik-beradik kita. Contohnya mak ayah kita dah meninggal. Jadi harta mak ayah kita yang ada tu akan diserah kepada seorang untuk menguruskan. Itu adalah dipanggil pemegang amanah. Kalau dia seleweng, maka dia tak amanah dan dia boleh didakwa sebagai pecah amanah. Sama juga macam kita seorang penjawat awam. Kita diamanahkan untuk handle bahagian kewangan contohnya. Tetapi kita solat duit, kita curi duit tu kita pakai untuk diri kita. Itu boleh dikenakan sebagai pecah amanah lah. Okey, sumber undang-undang yang pertama daripada sejarah, yang kedua daripada peraturan sah yang membentuk undang-undang. So daripada sejarah ni maksudnya daripada tradisi lah. Tradisi daripada zaman-zaman dulu dan dibawa dan mengikut kesesuaian pada masa sekarang. Yang ketiga, tempat di mana undang-undang itu boleh didapati, contohnya status laporan dan teks.
Yang keempat dari undang-undang bertulis yang digubal pembuat undang-undang diterbitkan oleh Jabatan Penciptakan Negara dan boleh dimiliki siapa sahaja seperti perlembagaan persekutuan, undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri iaitu dipanggil sebagai Akta dan Enactment dan undang-undang kecil negeri. Dari undang-undang tidak bertulis iaitu lisan seperti dari keputusan-keputusan hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan, common law dan rukun equity Inggeris yang bersesuaian dan hukum adat penduduk yang diterima mahkamah sebagai undang-undang. Okey, daripada undang-undang Islam yakni bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis yang digunakan oleh orang Islam dari ajaran Islam. Contohnya Undang-Undang Majlis Agama Setiap Negeri dan Undang-Undang Syariah. So Undang-Undang Syariah tu adalah berpandukan kepada Al-Quran dan hadis lah. Tapi berbeza mengikut negeri masing-masing. Okey, jawatankuasa parlimen. Kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara mempunyai jawatankuasa parlimen yang sama fungsi untuk dewan yang berbeza. Sekejap. Okey. Sekejap saya minum air sekejap. Sekejap. Okey, kita tengok dalam jawatankuasa Dewan Rakyat dan Dewan Negara, jawatankuasa pemilih fungsi dia untuk memilih ahli-ahli jawatankuasa Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang kedua, jawatankuasa hak dan kebebasan bertanggungjawab menimpangkan perkara yang diserahkan oleh Dewan Rakyat, Dewan Negara demi kepentingan ahli-ahli Dewan. Jawatankuasa peraturan mesyuarat bertanggungjawab menimbang dan menyerahkan penyata yang diserahkan oleh Dewan Negara berkaitan peraturan mesyuarat ahli Majlis Dewan. Jawatankuasa Dewan menasihati yang dipertua Dewan dalam menyediakan kemudahan dan keselesaan untuk ahli Majlis Dewan. Dan yang kelima adalah jawatankuasa kira-kira wang negara. Hanya bagi Dewan Rakyat saja, tak ada daripada ahli Dewan Negara. Fungsi dia memeriksa kira-kira kerajaan dan pertukaran wang oleh Parlimen menepati perbelanjaan negeri. Yang kedua, memeriksa kira-kira badan pentadbiran dan pertubuhan yang mengurus wang negeri untuk dibentang dalam Majlis Dewan. Yang ketiga, memeriksa penyata kira-kira negara yang dibentang dalam Majlis Mesyuarat Dewan. Ini adalah merupakan jawatankuasa kira-kira wang negara. Okey, ahli-ahli jawatankuasa bagi Dewan Negara, ahli mewakili pelbagai kaum, ahli-ahli jawatankuasa pemilih Parlimen ke-11. Ni dia punya ni lah, masa ni Parlimen ke-11. Ahli jawatankuasa peraturan mesyuarat, ahli jawatankuasa pemilihan, ahli jawatankuasa peraturan, ahli jawatankuasa Dewan, ahli jawatankuasa hak dan kebebasan. Dia adalah nama-nama dia. Ni Dewan Dewan Negara, ni Dewan Rakyat. Okey, dia ada nama-nama ahli jawatankuasa dia. Ni. So, sekejap saya akan tunjuk yang terkini ya. Tunjuk yang terkini, sekejap.
Kejap. Allahu Akbar. Mana ni? Aduh. Mana ni? Hmm. Okay, tak apa, nanti kamu tengok ah. Nanti kamu tengok sendiri dia punya dalam portal rasmi Parlimen Malaysia. Kejap saya share link kat sini. Kamu tengoklah nanti ya. Dia punya yang di-Pertua Dewan Rakyat siapa, timbalan dia siapa. Benda-benda tu kita kena tahu lah. Saya share dalam chat. Okey. Sambung. Tersambung. Okey. Seterusnya penggubalan undang-undang. Semua undang-undang yang digubal perlu melalui 3 tahap tadilah. 3 tahap yang masa mula-mula cakap tadi, iaitu Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Yang di-Pertuan Agong. Jabatan Peguam Negara bertanggungjawab menyediakan rang undang-undang sebelum dibawa ke mesyuarat kabinet. Sebelum nak buat undang-undang tu, Jabatan Peguam Negara perlu sediakan rang undang-undang dan dibawa masuk ke mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet tu apa? Mesyuarat yang dihadiri oleh menteri-menteri kabinet lah. Selalunya dia orang akan buat pada hari Rabu. Okey. Rang undang-undang dibawa ke parlimen perlu melalui bacaan pertama, bacaan kedua, peringkat jawatan kuasa dan bacaan ketiga. Dia ada 4 tahap dalam parlimen tu. Sebab itulah bacaan pertama, kalau kita tengok persidangan parlimen, dia akan sebut, okey, bacaan pertama, rang undang-undang, bla 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 bla, untuk dibaca. Tu untuk dibahaskan, lepas tu bacaan kedua. Bacaan kedua, rang undang-undang untuk dibahaskan. Macam itulah. Sampailah bacaan ketiga. Barulah dibahas ataupun buat undian. Okey, cara atau proses penggubalan. Menteri dan pegawai kementerian merangka undang-undang dengan mendapat nasihat daripada Jabatan Peguam Negara. So benda ni saya secara individu telah merasai. Apa yang kami buat adalah membuat satu undang-undang ataupun dasar berkenaan dengan cuti 90 hari wanita bersalin. Sebelum tu 40 hari je. Tapi kami buat cuti 90 hari. Itulah jasa yang saya rasa saya memberi jasa kepada kamu, mungkin mak-mak kamu, mungkin adik-adik kamu lah. So sebelum ni cuti, kalau kita kerja kerajaan, cuti hanya 40 hari saja. Cuti bersalin. Tapi masa saya kerja dengan menteri dulu, kita orang buat bagi cuti 90 hari. Kita buat undang-undang, buat cuti 90 hari. Dia punya proses dia macam ni lah. Menteri dan pegawai-pegawai ni berbincang, rangka undang-undang dan kontak daripada Jabatan Peguam Negara, ambil maklumat, cari terima pandangan dan sebagainya. Menteri mendapat keputusan kabinet. Selepas bincang dengan pegawai-pegawai dan Peguam Negara ni, menteri akan bawa masuk dalam meeting kabinet, iaitu dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menteri dan sebagainya lah. Dan orang cakap selalunya meeting kabinet ni dia buat pada hari Rabu, tak pastilah pagi atau petang. Okey, menteri mendapat keputusan kabinet bagi dasar undang-undang itu menerangkan peri penting undang-undang dibentangkan di parlimen. So selepas mendapat keputusan daripada kabinet bersetuju, barulah rang undang-undang itu, draft tu dibawa ke parlimen untuk dibaca.
Okey, selepas disetujui kabinet sama-sama ada dengan pindaan atau tidak, rang undang-undang itu akan dibawa ke parlimen. Rang undang-undang dibentang di parlimen, bacaan pertama, kedua, peringkat jawatankuasa dan bacaan ketiga. Rang undang-undang yang diluluskan di Dewan Rakyat akan dikemukakan kepada Dewan Negara untuk dibahaskan dan kemudian dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan baginda. Setelah mendapat perkenan, rang undang-undang akan dicok mohon besar persekutuan oleh pihak YDPA dan ia akan diwatakan dalam warta kerajaan serta dia akan berkuat kuasa lah selepas dicok mohon besar persekutuan oleh YDPA. Itu adalah merupakan proses. Okey, kita tengok kepada prosedur penggubalan. Penggubalan undang-undang bermula daripada keperluan menangani cabaran atau masalah di sebuah kementerian. Dia bermula daripada kementerian lah. Bagi banyak pihak akan terlibat dalam proses perundingan dan konsultasi. So kalau macam yang kami buat dulu untuk bersalin tu banyak pihak lah kami panggil, persatuan-persatuan NGO, pihak-pihak agensi kerajaan, pihak peguam negara, kita panggil sit down, bincang, barulah kita buat keputusan untuk bawa benda tu ke kabinet ataupun hasil perbincangan tu kita filekan, jadi kita draft dan bawa ke mesyuarat kabinet lah. Okey, proses penggubalan bermula di parlimen sebaik sahaja mendapat persetujuan kabinet. Menteri adalah pembawa rang undang-undang yang hendak digubal. Melalui menteri lah, di kabinet dan akan dibaca di dalam parlimen lah. Okey, prosedur penggubalan undang-undang. Kita tengok peringkat pertama iaitu bacaan pertama. Tindakan dia, menteri membaca buat kali pertama tajuk rang undang-undang yang akan dibentang. Menteri memberitahu secara lisan bila bacaan kali kedua akan dilakukan. Lepas tu bacaan kedua. Rang undang-undang dibahaskan dengan membincang prinsip am serta pengaruh dalam implikasi kepada rakyat. Menteri menjawab segala pertanyaan dalam sidang Dewan. Rang undang-undang diundi untuk mendapat kelulusan melalui majoriti mudah ataupun 2/3. So dalam bacaan kedua ni barulah rang undang-undang ni dibahaskan. Dan di peringkat ni juga buat undian sama ada lulus ataupun tidak. Sama ada perlu menang majoriti mudah ataupun 2/3. Tengok isu yang bawah lah. Okey, peringkat setelah mendapat kelulusan, peringkat jawatankuasa. Peringkat ketiga adalah dibawa kepada peringkat jawatankuasa. Iaitu rang undang-undang dibentang di peringkat jawatankuasa untuk perbahasan lebih teliti dengan melihat semua fasal, jadual dan pendahuluan rang undang-undang serta pindaan yang sesuai. Di peringkat jawatankuasa ni dia akan teliti lah. Dia akan teliti, dia tengok semua jadual apa semua sebab benda ni benda yang penting dan benda ni benda yang yang akan dikuatkuasakan dalam negara kita. So kena teliti betul-betul. Dan yang keempat, selepas diteliti oleh peringkat jawatankuasa, seterusnya adalah peringkat bacaan yang ketiga, iaitu menteri mengusulkan kepada Dewan supaya undang-undang ini diluluskan. Undian kali kedua dibuat sebelum diluluskan. So undang-undang dalam bacaan ketiga ni lah kita akan buat undian lah. Kita akan buat undian untuk meluluskan. Sebab kalau kita tengok dalam Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Negara, Dewan Rakyat dia akan kata kalau macam mana ayat dia? Kalau undi dengan suara pun dia orang kira tau. Kalau lulus katakan ya, semua kata ya. Kalau tidak katakan tidak. Kalau kuat tidak maksudnya menang tidak lah. Kalau ya tu banyak ya.
Okey, jawatan dan bidang kuasa di Parlimen. Okey, kedudukan yang di-Pertuan Dewan Rakyat, speaker yang mempengerusikan Dewan Rakyat. Timbalan yang di-Pertuan Dewan Rakyat, 2 timbalan yang dipilih oleh ahli Dewan Rakyat untuk membantu speaker. Setiausaha Dewan Rakyat, ketua pentadbir Jabatan Parlimen, menguruskan sidang Parlimen, ketua pembangkang dilantik dari ahli pembangkang yang mendapat sokongan majoriti pembangkang mengetuai pembangkang dalam Dewan Rakyat. Ketua Whip. Ketua Whip ni adalah gelaran yang diberi kepada ahli parlimen yang dilantik untuk menentukan kehadiran ahli bagi sokongan bagi menyokong sesuatu usul atau tindakan yang dibuat oleh ketua-ketua parti. Ketua Whip ni dia ikut parti lah. Ketua Whip ni macam ketua kelas lah sebenarnya. Ketua kelas dia akan memastikan kehadiran ahli-ahli parlimen dalam sesuatu parti lah. Okey, ketua majlis, ketua parti yang memerintah iaitu Perdana Menteri yang berperanan dalam menentukan tarikh untuk mengadakan mesyuarat sidang. Okey. Dah habis. Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya tak? Oh, ngam-ngam 12.30. Okey so topik ni adalah topik yang penting. Jadi saya buat rakaman dan nanti kamu boleh tonton balik. Kamu tonton balik. So minggu depan kita ada minggu ke-14. So kita akan selesaikan satu topik dan lepas tu kamu akan hadapi final assessment. Final assessment macam saya cakap, kamu akan kamu kena buat, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena buat satu poster proses. Satu poster proses dan proses dia tu saya akan bagi tahu minggu depan. Siapa yang tak hadir, memang dia tak tahulah. So nak tahu apa proses untuk final assessment, kena hadir minggu depan untuk last kelas kita lah. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, ketua kelas jangan lupa ambil kehadiran. Ketua kelas jangan lupa ambil kehadiran. Ada lagi kan ni senyap belaka ni. Aduh. Makan tengah hari ke apa? Ada doktor. Ada doktor. Doktor ada. Ada. Alright. Betul. Okey ketua kelas jangan lupa ambil kehadiran dan kita jumpa lagi minggu depan lah kalau tak ada apa-apa. Kita jumpa lagi minggu depan. Jaga diri, jaga SOP dan saya rasa kes semakin meningkat lah. Kes semakin meningkat. Bagi yang menyambut perayaan Taipusam, Happy Taipusam lah yang lepas. Dan siapa yang menyambut Tahun Baru Cina, Selamat Tahun Baru Cina, kongsi bacai dan jaga diri walaupun kita sambut perayaan, kena jaga diri lah. Jaga diri, jaga kesihatan supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit. Supaya kita dapat teruskan pengajian kita sampai habis semester dan juga habis belajar lah, tempat pengajian. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa 2 orang tadi yang tak submit. Siapa tadi yang tak submit tugasan ulasan? Siapa tadi? Ada ke sini? Kalau ada tolong respon. Kalau ada nanti WhatsApp PM saya. Beritahu dia PM saya. Okey kalau tak ada apa-apa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih. Thank you doktor. Doktor. Thank you doktor. Salam. Terima kasih doktor.